Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan tentang kesalahfahaman banyak pengkaji terhadap Syekh Nazim Al-Haqqani, terutamanya melalui kitab-kitab atau buku-buku yang disandarkan namanya kepada beliau yang bernama Series of Mercy Ocean. Jadi ada yang kata, oh itu bukan tulisan Syekh Nazim, tidak sabit, berarti tak boleh dipakai sama sekali. Ada yang kata, itu adalah tulisan Syekh Nazim. Jelas buktinya tersebar dalam web-web rasmi. Bila bicara tentang web rasmi, saya pun skeptik juga. Yang mana satu web rasmi ni? Banyak sekali. So yang mana ini? Bagaimana kita nak bahas perkara ini? Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama sekali kita kena faham, iaitu Syekh Nazim pernah menulis buku atau tidak. Apakah menulis buku? Ni, menulis. Saya mengambil kertas, saya tulis. Zaman sekarang, buka laptop, kita type. Itu namanya menulis. Bila dia menulis, dia sober, dia fikir apa yang patut dia tulis dan diletakkan dalam tulisan tersebut dengan bahasa, dengan harapan orang yang membacanya dapat memahami apa yang dia kendaki untuk sampaikan kepada orang tersebut. Maka dalam hal ini, jelas di dalam buku To Be a Muslim, salah satu buku atau satu-satunya buku yang ditulis oleh Syekh Nazim dalam bahasa Turki, disebutkan oleh anak dia beliau iaitu Syekh Muhammad Adil, Mehmet Adil, yang menyebutkan, there are many books that carry the name of Maulana Syekh Nazim. Most of them are either transcriptions of his lectures or edited versions of them. Many of these he read and approved. This book, however, is the only book that he actually wrote himself. Boleh baca di sini. Berarti buku satu-satunya yang ditulis dengan tangannya adalah To Be a Muslim. So buku ini adalah buku Syekh Nazim yang dia tulis sesuai dengan kehendaknya untuk dibaca oleh terutamanya umat Islam yang ada di Daulah Uthmaniyah yang ketika itu baru dilanda atau musibah dengan pemikiran yang dipanggil dengan sekularisme. Jadi dia ingin mengingatkan kembali kepada umat-umat Islam Turki bahawa kalian ini sebenarnya adalah golongan atau bangsa mengikut Daulah Uthmaniyah, Ottoman Empire, yang berpegang teguh dengan agama kalian, maka kalian kena pegang kuat dengan agama. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti buku-buku yang lain, tak kisahlah nama dia Mercy Ocean ke, apa ke, 99 Drops ke, dan lain-lain, semuanya sama ada transcription, edited or not edited, dah dikaji dan disahkan. Sahkan seperti apa? Betul-betul ke Syekh Nazim duduk membaca satu persatu secara detail? Itu semua tak jelas. Itu semua masih tidak dapat kita ketahui secara pasti. Buktinya ada buku yang mungkin ada takris atau tanda tangan Syekh Nazim di depan. Bahasa Inggerisnya cakap, wow, sangat-sangat tinggi. Dan kita tahu Syekh Nazim tidak berbicara bahasa Inggeris dengan tinggi itu. Bahasa Inggeris beliau sangat basic, cukup untuk difahami oleh orang yang mendengarkannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini menunjukkan bahawa buku tersebut telah mengalami pengeditan. Oleh itu, cubalah baca apa yang telah diberikan kenyataan media oleh Syekh Muhammad Adil, iaitu anak beliau, tentang buku Mercy Ocean, yang mana beliau telah jelaskan secara panjang. Walau bagaimanapun, inti, the essence of the teaching is there. Jadi maksud dia apa? Iaitu ajaran daripada tarekat Naqsyabandi dari segi rohnya itu tetap ada. Berarti bila kita baca itu, kenalah dengan kefahaman yang betul, bukan dengan kefahaman yang salah, bukan dengan meletakkan sesuatu yang tidak diperkatakan, atau kalimat tersebut difahami dengan yang kita faham, bukan yang orang lain mungkin faham. Kita tidak boleh seperti itu. Begitu juga telah dikukuhkan satu kenyataan oleh Syekh Muhammad Hisham Kabani berkenaan Mercy Ocean. Boleh dibaca di dalam teks ini, yang mana menjelaskan bahawa ia adalah bukan tulisan Syekh Nazim, tapi tulisan orang lain. Lalu hadirin wal hadirat hafizakumullah, apakah boleh
keadaan seperti ini, kita mengambil tulisan tersebut dan memaknainya dengan bahasa literal. Harfiah. Literal. Betul-betul dengan hakikatnya. Bukan dengan makna majas. Bukan dengan makna metafora. Tiada kiasan sama sekali. Maka, nasihat saya kepada segenap hadiri wal hadirat hafizahumullah, terutama yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnati wal jamaah, dan bagi yang tidak mengaku sebagai golongan Asy'ariyah Maturidiyah, mungkin di kalangan Wahabiyin, mereka boleh rujuk, kalian semua rujuk apa fatwa yang telah ditulis oleh Darul Ifta Misriyah. Kita selalu bangga duk cakap kat luar, Al-Azhar, Al-Azhar, hantar anak ke Al-Azhar, nak ikut Universiti Al-Azhar. Ini Darul Ifta, Jabatan Mufti, yang mana yang penulis-penulis fatwa di sini adalah keluaran Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Apa dia kata di dalam kitab Mawsu'ah Fatawa Al-Mu'assalah? Ini buku dia. Disebut di sini, boleh lihat teks yang ada di sini, iaitu kisah membahas tentang tuduhan, iaitu Al-Habsyi, atau dipanggil dengan Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habsyi, pendiri gerakan Ahbash, iaitu suatu kelompok yang mengatasnamakan Asy'ariyah Maturidiyah di dalam akidah, sesuai sama dengan kita, akan tetapi di dalam banyak penulisan beliau ada unsur-unsur mudah mengkafirkan, menyesatkan beberapa ulama-ulama ahli sunnah yang lain, termasuk Syekh Ramadan Al-Buti, Habib Ali Jufri, dan banyak yang lain. Maka di sini apa kata Darul Ifta Misriyah? Ma fa'alahu al-Habsyi ma'a tafsiri Sya'rawi wa fatawihi haitsu hadzara minha. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Syekh Abdullah Harari yang pada tafsir Imam Sya'rawi. Kenal Imam Sya'rawi? Mutawali Sya'rawi yang terkenal, seorang dai ilallah, pendakwah yang terkenal di Mesir, kharij Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Maka ada tercetak di Mesir, iaitu tafsir Sya'rawi. Maksudnya tafsir Imam Sya'rawi lah. Wa fatawihi, dan fatwa dia. Haitsu hadzara minha, dengan gambaran bahawa Syekh Abdullah Harari mentahzir kitab-kitab ini. Wa qala, bahkan Al-Harari berkata, inna fiha tammatin kathiratan. Sesungguhnya di dalam buku-buku ini terdapat banyak tomahan-tomahan yang sangat banyak. Boleh rujuk dalam buku kitabnya Tazhir Syar'i Al-Wajib. Lalu di sini dijelaskan oleh Darul Ifta Misriyah, wa mathala lidzalika bi ba'd al-ibarat wal aghlati an-nashi'ati an qillati tahrir bisababi anna Syekh Asy-Sya'rawiyah rahimahullah ma kana yu'allifu hadhihi al-kutub. Maksud dia apa? Dan boleh digambarkan perkara ini dengan beberapa ibarat dan kesalahan-kesalahan yang muncul daripada sedikitnya editing, kajian, tahrir. Disebabkan oleh sesungguhnya Syekh Sya'rawi rahimahullah, dia tidaklah yang mengarang kitab-kitab ini. Dia hanya diambil daripada muhadaratihi as-sautiyah. Diambil dari muhadarah, pengajian Imam Sya'rawi yang sebangsa suara. Ibarat dia rakaman, kita dengar, kita transkrip. Ini. Wa ma'lumul ikhtilaf baina ma yaquluhu al-insanu. Jadi kita dah tahu, iaitu perbezaan. The standard is different. Iaitu ikhtilaf antara apa yang diperkatakan oleh seorang insan, mimma yumkinu ayyadkhulahu at-tasamuh, yang mungkin saja harus untuk masuk atau diterimakan suatu toleransi tasamuh, dan juga tajawuz, iaitu melebihi batas antara apa dengan apa yang dia tulis dan dia tahrir dan dia edit dan dia baca berkali-kali untuk pastikan ibarat itu betul. Berarti contoh dia lah Syekh Nazim ceramah, ceramah Fauriyah, mungkin ada perkataan dia tersalah, dia tak fikir kalimat yang dia nak gunakan tu betul atau tidak, disalin oleh muridnya. Tapi Syekh Nazim hati dia tak niat macam tu. Apakah boleh kita jadikan buku ini sebagai sebab
untuk menyesatkan dia. Ini disebutkan oleh Darul Ifta' Mesir. Jadi jangan cakap bahawa pendapat saya peribadi, tidak. Ini adalah pendapat Darul Ifta' Mesir. Wa yudaqiquhu wa yuraji'uhu. Khasatan lebih-lebih lagi sebahagian daripada apa yang dikritik oleh oleh Syekh Harari tadi, Syekh Abdullah Harari tadi, iaitu tidaklah benar-benar soreh, jelas di dalam situasi yang kontroversial, tidak. Yang boleh dikritik, tidak. Bahkan bal hiya qabilatul lita'wil. Malah ia adalah perkara yang boleh diterima takwil. Seperti yang termaktub tuduhan-tuduhan yang datang dari Mercy Ocean yang dibawa ni, kebanyakannya itu adalah boleh untuk ditakwil. Dan lebih kukuh lagi, apabila ini terjadi, kita kena uzur, kena iktidar. Iktidar tu to give an excuse. Memberi satu alasan. Juga. Supaya apa yang lebih jelas lagi, perkara tersebut takkanlah keluar daripada seorang yang alim, yang terkenal. Kalau dalam kitab ini, dalam fatwa ini, seorang alimun, yakni min alimin jalilin ma'rufin bi'ilmihi wa taqwahu, seorang alim yang hebat, yang terkenal dengan keilmuan dia dan ketakwaannya. Ini berlaku sama juga dengan Syekh Nazim. Banyak ulama besar mengakui jasa beliau dalam berdakwah. Bukan hanya berdakwah, mengislamkan ratusan ribu orang. Dan kita tak kata dia orang awam, tak ada ilmu sama sekali. Tidak. Dalam banyak hal, beliau memiliki pengetahuan dalam akidah, Islam, tasawuf, fiqh juga sebahagian daripadanya. Oleh sebab itu, disebut lagi di bawah fatwa tersebut, boleh kita lihat di section yang bawah, amma Syekh Sya'rawi falam yatruk syai'an maktuban. Syekh Sya'rawi tak pernah meninggalkan apapun, satu pun perkara yang ditulis. Ada pun yang ada di pasar-pasar ini, kitab-kitab yang ada di pasar ini yang memegang nama Syekh Sya'rawi, maka fala yanbaghi an takuna mahalla thiqatin aw qabul. Ia bukanlah tempat kepercayaan yang boleh diterima. Jadi ini bukan dalam situasi yang kita anggap thiqah. Inilah what they call it verbatim. Macam tu. Verbatim tu verbatim. Even though it's a verbatim. Penulisan tersebut tidak menggambarkan apa isi hati dia sebab dia disalin oleh orang lain. Dia tengah ceramah. Bila orang tengah ceramah ni, saya tengah ceramah pun mungkin banyak salah keluar. Tersasul. Penggunaan kalimat yang tidak hati-hati. Itu mungkin terjadi. Wahya a'malun, dan kita tahu bahawa kitab Sya'rawi tadi, iaitu tafsir dia dan fatwa dia, adalah suatu a'mal, suatu usaha yang tajmi'iyah, yang dikumpulkan minat tasjilati, daripada tasjil, daripada rakaman-rakaman idha'iyah, radio, dan wa televiziniyah, dan juga televisyen. Sama tak buku Mercy Ocean semua tu terhadap Syekh Nazim dengan kes Imam Mutawalli Sya'rawi? Sama atau tidak? Cuba kita renungkan. Sama kes dia. When we know, apabila kita tahu bahawa kes dia itu sama, layak ke kita apabila membaca buku Mercy Ocean dengan bahasa Inggeris yang lemah misalnya, lalu membacanya, memahami dengan kefahaman kita, kita paksa orang lain untuk faham seperti yang kita faham, lalu kita kata dia sesat. Ini masalah paling besar. Maka oleh itu, cuba lihat ini, petikan ini. Ini adalah tulisan Al-Imam Ar-Rafi'i yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Hadithiyah, dan ini adalah terjemahan yang ada dalam Irsyad Fatwa Wilayah Persekutuan. Jadi bukan saya, tapi adalah terjemahan yang dinukil oleh Jabatan Mufti atau pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di zaman Datuk Zul sendiri. Dan kesimpulannya boleh saya kata seperti ini. Kata-kata yang zahirnya kufur, apa? Kalau ada kebarangkalian makna lain melalui jalan taksis dan majas, tanya pengucap dia apa maksud dia. Kalau dinyatakan makna yang menafikan kufuran dan masih boleh ditangguh oleh lafaz tersebut, selesai. Tak menyatakan apa-apa jawapan, kena suruh taubat dulu. Dinyatakan makna yang dapat ditangguh oleh lafaz, kalau salah disuruh taubat. Jika bertaubat, terima taubat dia. Jika tak nak bertaubat, maka diteliti adakah makna kata-kata itu adalah kufur yang ijma' atau tidak.
Jika benar ada ijma', maka boleh dihukum murtad dan dibunuh kalau dia tak nak taubat. Itu pun kena melalui proses mahkamah. Jika tiada ijma', maka lihat dalil mana yang rajah. Jika salah satu lebih rajah, maka ikut yang rajah. Jika sama kuat, maka ambil ihtiyat, iaitu tidak mengkafirkan dan serahkan kepada Allah. Itu kan lebih mudah dan lebih bagus dan lebih selamat. Untuk kes Syekh Nazim, banyak pengikutnya, muridnya tidak pula memahaminya dengan pemahaman kita. Masa bukan pemahaman saya, pemahaman orang yang menuduh dan menyesatkan. Cuba kita renungkan. Dan ini penjelasan yang telah dijelaskan di dalam beberapa sesi tahun 2016 di dalam mesyuarat Jilsah Turuk Sufiyah Negeri Sembilan. Tahun 2014 yang mana dijelaskan oleh Syekh Adnan di Jakim. Lalu juga diadakan dalam sesi 2019, iaitu ketika Syekh Mehmet ada hadir di sini dengan beberapa panelis termasuk saya menjelaskan di Jakim di depan panel pakar tasawuf dan naik ke mustawa yang lebih tinggi dan akhirnya selesai. Dan kita semua sepakat ini adalah third or second source. Apa yang sekunder ni macam mana? Ketiga atau sekunder macam mana? Bolehkah kita guna lafaz tersebut untuk menghukum? Ustaz, saya ambil teks dan juga video, tak boleh ditolak. Video pun tidak menyampaikan mesej yang sebenar. Apakah video boleh menjadi bukti untuk kafirkan seseorang? Ini kita nampak dia macam sujud dekat orang lain. Padahal dia niat bukan sujud, mungkin dia datang nak ambil sesuatu. Mungkin dia terjatuh, dia tengah cium kaki misalnya, yang dianggap sunat oleh ulama mazhab Syafi'i. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita perlu untuk berhati-hati. Maka dalam hal ini, bagaimana sikap kita yang sebenarnya? Kita rujuklah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang menyatakan bahawa apa-apa yang keluar daripada kalam seorang sufi yang mungkin boleh ditakwil ataupun mungkin dia adalah syatahat, maka kita jangan tergamak terlalu cepat untuk mengkafirkannya. Rujuklah fatwa yang telah diberikan oleh Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di sini daripada kitab Fatwa Hadithiyah tentang syatahat wali. Sekian saja dari kami. Aku qauli hadza, astaghfirullah.